Belum pun selesai perjuangan kita menentang COVID-19. Satu lagi kemelut politik kita depani sekarang. Di Melaka, rakyat yang banyak terbeban dengan pelbagai kesan berbeza COVID-19 dan penguatkuasaan PKP kini perlu juga berdepan dengan ketidakstabilan politik lagi sekali. Bagaimana kita mencari penyelesaian yang baik kepada kemelut politik ini yang akan menguntungkan pihak yang paling penting, iaitu rakyat dan penduduk Melaka? Apa kompromi yang kita boleh capai untuk memastikan politik kita kekal sihat sehingga sekurang-kurangnya PRU15 akan datang? Ini dialog Tiga Penjuru. Hari ini dalam dialog Tiga Penjuru, saya bersama dengan Datuk Rafiq Naizam Muhyiddin, Adun Paya Rumput dan Pengerusi Perikatan Nasional Melaka, Datuk Muhammad Sofi Abdul Wahab, Adun Durian Tunggal dan juga Timbalan Pengurusi Amanah Melaka, dan Saudara Mujibu Abdul Muiz adalah pensyarah sains pentadbiran dan pengajian polisi UiTM. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan Datuk Rafiq. Datuk, mengapa empat adun ini, khasnya dua Barisan Nasional dan seorang Bersatu Parti Datuk, cukup tidak puas hati katanya dengan pentadbiran negeri Melaka sehingga mereka sanggup tarik sokongan? Di manakah kepincangan pentadbiran di Melaka? Saya rasa Lokman kena tanya soalan tu kepada yang empat yang menarik tu. Kerana saya masih menyokong Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, sehinggalah ke saat beliau telah hilang majoriti. Jadi saya tidak terlibat dalam kelompok empat yang menarik sokongan tersebut. Memanglah ada perbezaan pendapat antara sesama exco. Kadang-kadang dalam mesyuarat exco, perbezaan pendapat itu satu perkara yang biasa berlaku di mana-mana pun. Tetapi dalam semangat kekeluargaan, kita berunding, berbincang dan cuba menyelesaikan secara baik. Jadi kalau nak ditanya apakah punca penarikan sokongan itu, perlu ditanya kepada empat yang terlibat. Jadi Datuk mengatakan bahawa pentadbiran negeri Melaka berjalan dengan lancar atau agak-agak lancar dan sebenarnya ada motif lain oleh empat adun itu menarik sokongan. Saya fikir kelemahan sudah tentu di mana-mana pun ada. Kita manusia biasa. Saya fikir semasa saya berada di zaman Kerajaan Pakatan Harapan pun ada kelebihannya, ada juga mungkin kelemahannya. Begitu juga samalah di bawah pentadbiran Datuk Seri Sulaiman Ali itu, ada juga yang kita rasakan perkara-perkara yang perlu ditambah baik dan sebagainya. Tapi kita memberi pendapat dan juga berunding dan tidaklah sampai kita nak menarik sokongan sehingga kerajaan jatuh. Kerana ketika ini kita tahu bahawa COVID-19 walaupun proses pemulihannya sudah agak baik, tetapi kita sudah nampak hasil pelan pemulihan negara yang telah pun diasaskan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita dapat lihat vaksinasi untuk dewasa sudah menjangkau hampir 90%. Negeri-negeri sudah mula dibuka untuk direntas oleh rakyat, tetapi proses pemulihan itu masih berjalan. Dan Perikatan Nasional semalam dalam sidang media saya yang saya bersama dengan rakan-rakan komponen Perikatan Nasional, kita konsisten. Kita merasakan bahawa ketika ini belumlah sampai masanya untuk kita mengadakan pilihan raya negeri. Kita Perikatan Nasional tidak melihat bahawa inilah masa yang sesuai dan secara prinsipnya Perikatan Nasional tidak menyokong tindakan empat orang adun yang keluar meninggalkan kerajaan ketika ini. Tetapi apakan daya, ianya di luar kawalan kita. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Ali telah menasihati Tuan Yang Terutama Tun dan untuk dibubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka. Dan kita dapat dengar semalam Speaker Dun membuat pengumuman bahawa Tuan Yang Terutama Tun telah pun bersetuju
atau memperkenan permintaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Jadi Perikatan Nasional semuanya ini berlaku di luar kawalan Perikatan Nasional Melaka. Tetapi sekiranya ada mekanisme untuk melewatkan pilihan raya negeri, mungkin dengan pengisytiharan darurat seperti di Sarawak, supaya tarikh pilihan raya itu dapat dianjakkan sedikit, saya fikir itu mungkin suatu pilihan yang ketika ini agak lebih baik berbanding kita adakan pilihan raya negeri ketika ini. Namun sekiranya tidak ada darurat diisytiharkan, maka sebagai parti politik, kalau Perikatan Nasional tak masuk bertanding pun pilihan raya tetap juga berjalan. Jadi kita nak meraihkan ataupun menghormati proses demokrasi, keputusan yang dibuat oleh TYT dan juga menghormati Perlembagaan Negeri Melaka, maka Perikatan Nasional akan masuk untuk menawarkan sebagai salah satu pilihan bagi rakyat Melaka. Okey, ke mana kita pergi dari sini itu kita akan sentuh sebentar saja lagi. Saya akan tanya kepada semua sama ada PRN atau mengisytiharkan darurat. Tapi sebelum tu saya mau pergi ke Datuk Sufi dahulu. Datuk, mari kita jelaskan di sini, adakah PH memainkan sebarang peranan dalam apa jua kapasiti untuk menjatuhkan kerajaan negeri Melaka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Luqman, salam saya Datuk Rafiq dan Tuan Mujibu. Pertamanya persoalan untuk Pakatan Harapan memainkan peranan untuk menjatuhkan kerajaan negeri tidak berbangkit. Tidak berbangkit kerana semua orang dapat melihat kepada sidang media yang dibuat oleh Datuk Seri Tun Sarun, empat orang itu, bahawa sebenarnya mereka tidak puas hati dengan kerajaan, sebagaimana sidang media saya tak silap dah 2 kali dibuat oleh Datuk Seri Tun Sarun. Jadi mereka tidak berpuas hati dan menarik sokongan daripada kerajaan. Dan Pakatan Harapan sebenarnya kita hanya satu saja matlamat kita sebagaimana yang telah diumumkan ataupun dibuat sidang media kenyataan oleh pengerusi Pakatan Harapan Tuan Haji Adli, bahawa peranan kita ialah untuk menstabilkan politik negeri Melaka. Itu peranan kita. Jadi apabila keempat-empat ini menarik sokongan, maka kita sebagai sebuah gabungan yang kita pun ada 11 kerusi, jadi matlamat kita, objektif kita ialah untuk menstabilkan politik. Bagaimana untuk menstabilkan politik negeri Melaka? Ialah dengan cara kita memohon untuk menghadap TYT dan untuk membincangkan perkara tersebut. Jadi kita ada banyak option. Bukan saja option ke arah membubarkan DUN yang saya percaya Datuk Rafiq pun dah beritahu dia kurang bersetuju ataupun tidak bersetuju sebab kita berada dalam pandemik COVID-19 dan sebagainya. Jadi perkara berusaha untuk menjatuhkan kerajaan ini sebenarnya jelas bahawa kita tidak menggagaskannya ataupun memulakannya. Memanglah kita sebagai pembangkang memang kita nak jatuhkan kerajaan, tetapi bukan melalui kaedah yang ada ini, kaedah-kaedah yang ada ini yang akhirnya menyebabkan politik tidak stabil. Dan akhirnya apa yang kita nak ialah objektif kita ialah menstabilkan kerajaan. Cara nak menstabilkan kerajaan itu ialah dengan kita mohon menghadap untuk berbincangkan dengan TYT. Sebab ada option-option, bukan saja satu option tapi mungkin ada option-option lain. Dan sebagai Datuk Rafiq beritahu tadi, kita nak elakkan pilihan raya. Itu sebab membubarkan DUN ini bukan option yang terbaik dalam pada masa sekarang. Jadi walaupun PH mungkin tidak berperanan aktif seperti yang Datuk dakwa dalam menjatuhkan kerajaan negeri Melaka, PH selepas itu memainkan peranan atau sanggup untuk bergabung dengan 4 adun yang keluar ini, termasuk adun UMNO nombor 1 untuk mendirikan kerajaan negeri baru untuk menyumbang kepada kestabilan. Tapi adakah tawaran dan kesudian bekerjasama ini bercanggah dengan semangat memorandum bipartisan di peringkat persekutuan yang secara tersiratnya mungkin menjanjikan political ceasefire, gencatan politik? Bagi saya, bila 4 adun ini menarik sokongan, ini bermaksud sebagaimana Datuk Rafiq beritahu tadi, kerajaan ini sudah kerajaan yang hilang majoriti ataupun boleh kita kata kerajaan yang minoriti, dan Datuk Seri Sulaiman pun sudah tidak mendapat kepercayaan sebahagian besar adun. Jadi tugas kita ialah menstabilkan politik ini. Jadi oleh kerana dia sudah hilang majoriti, maka perlu kepada
adun-adun dalam gabungan Pakatan Harapan mengambil sikap. Kita tidak boleh berdiam diri sebab kita adalah ada tanggungjawab kita nak stabilkan politik. Jadi tidak timbul soal pergabungan dan sebagainya, tetapi sebagaimana yang dah banyak kali kita tekankan termasuk sidang media hari ini, bahawa asas kita ialah kita mesti menstabilkan politik tersebut. Dan asas kita ialah kepentingan rakyat itu mesti kita utamakan. Jadi dalam situasi sekarang, apa yang kita mesti utamakan? Keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Dan memang kita nak elakkan pilihan raya, tetapi apabila pembubaran ini diisytiharkan, maka kita memang tidak setujulah dengan pembubaran ini sebab kita ada option-option lain. Kalau kita lihat kepada peristiwa Mac 2020 di mana Datuk Rafiq salah seorang yang memainkan peranan besar semasa Mac 2020 Wabi Adli jatuh. Kita ketika itu ada orang kata Wabi Adli minta bubar kan. Tapi di keadaan pada masa itu berbeza dengan sekarang. Pada keadaan masa itu kita pandemik pun tidaklah sehebat sekarang. Jadi itu sebab bagi saya isu penggabungan dan sebagainya itu tidak berbangkit. Tetapi ianya yang lebih penting ialah menstabilkan politik. Jadi bagaimana nak stabilkan? Sudah tentulah kita mesti kerajaan baru mesti dilantik ataupun dibentuk. Jadi option-option itu mesti dipikirkan. Itu sebab kita mengutus surat untuk kita mengadakan perbincangan. Adakah PH meletakkan syarat yang tidak boleh dikompromi bahawa calon ketua menteri mesti dari PH, sebagai contoh YB Adli untuk menjadi ketua menteri jika mahu mendapatkan sokongan semua adun PH di Melaka? Okey, bagi saya isu ini ialah kita balik kepada perlembagaan. Perlembagaan menyatakan bahawa TYT, Tuan Yang Terutama, boleh memilih sesiapa yang dirasakan mempunyai majoriti yang ramai ataupun clear majoriti kan. Jadi isu di sini ialah tidak berbangkit siapa nak jadi ketua menteri. Itu sebab bagi saya perkara pertama yang dinyatakan oleh Wabi Adli dalam sidang media ialah kita ingin menghadap menghadap TYT untuk membincangkan option-option ini. Mungkin dalam perbincangan itu siapa jadi ketua menteri dan sebagainya, itulah ya, sebab kita tidak meletakkan apa-apa syarat. Sebab semua orang boleh jadi ketua menteri, termasuk Wabi Rafiq lah kalau dia masuk. PH tak letak apa-apa syarat? Sebab kita dah beritahu bahawa TYT berhak memilih sesiapa yang dirasakan mempunyai majoriti. Sebelum saya pergi ke saudara Mujibu, boleh kita dapatkan quick consensus antara Datuk Rafiq dan Datuk Sophie bahawa PRN bukan pilihan terbaik setakat ini? Adakah kita boleh setuju kenaan itu? Ya atau tidak? Saya setuju. Saya setuju. PRN juga. Okey, saudara Mujibu. Soalan seterusnya, DUN Melaka sudah pun terbubar secara jelasnya. Ke mana kita dari sini? Adakah tiada pilihan lain selain daripada mengadakan pilihan raya negeri? Ya, kalau mengikut secara perlembagaan ya Luqman, jelas kalau sudah mendapat perkenan daripada pihak Tuan Yang Terutama dan pembubaran itu juga sudah pun saya rasa dimeterai secara sah dan juga diterima oleh SPR, maka memang sudah tidak ada jalan lain selain daripada mengadakan pilihan raya, melainkan kalau proklamasi darurat dilakukan. Dan proklamasi darurat ini boleh dilakukan seperti mana apa yang kita lihat yang berlaku di pilihan raya negeri Sarawak yang sepatutnya berlaku pada sekitar Julai dan Ogos lalu, tetapi dia ditangguhkan disebabkan keadaan semasa iaitu pandemik COVID-19. Tapi ada beberapa perkara sebenarnya dalam konteks DUN Melaka ini selain daripada pilihan raya. Sebagai pemerhati politik, sepatutnya setiap pihak harus menghormati permainan yang diatur oleh demokrasi itu sendiri, iaitu menghormati prinsip majority rules, dan ini yang sepatutnya berlaku. Kalau kita melihat apa yang berlaku di Perak contohnya, di Kedah contohnya, di Johor contohnya, transisi itu berlaku dengan baik disebabkan barangkali setiap pemain itu menghormati bahawa siapa yang ada majoriti perlu memberi laluan dan menubuhkan kerajaan. Walaupun kita ada presiden case di Sabah, iaitu pembubaran, tetapi apa yang berlaku barangkali di Sabah dan juga di Melaka pada ketika ini ada perbezaan senarionya ya. Kalau kita lihat di Sabah itu pembubaran itu dilakukan
sebelum pengumuman sebarang keluar parti itu dilakukan. Ketua Menteri sempat mendapatkan persetujuan TYT untuk membubarkan. Tetapi pada ketika ini di Melaka, dia menjadi sebaliknya kerana pembubaran itu tidak berlaku, tetapi yang berlaku adalah 4 adun itu mengumumkan tidak percaya dan keluar daripada Pakatan Kerajaan, dan secara automatiknya itu sudah satu manifestasi bahawa memang ada hilang majoriti. Tapi itulah secara moleknya memang sepatutnya hasrat untuk keluar parti dan juga menyuarakan ketidakpercayaan terhadap kepimpinan kerajaan itu perlu berlaku secara rasmi. Mungkin berlaku yang terbaik adalah di Dewan Undangan Negeri. Dan inilah yang sepatutnya. Dan juga ada pelbagai perkara yang perlu diperhatikan ya. Daripada melakukan PRU, apakah kita tidak mampu untuk tunggu sehingga PRU 15 berlaku, kerana tempoh yang ada ini saya rasa kurang daripada 2 tahun. Kita tidak mampu ke untuk tunggu sehingga itu, sehingga perlu kepada pembubaran ya. Dan pada saya ketika ini yang terbaik adalah penyelesaian itu barangkali boleh datang terus daripada Parti Barisan Nasional itu sendiri. Ya, bagaimana peranan presiden parti, pimpinan tertinggi parti itu boleh menyelesaikan di peringkat dalaman ya, secara keluarga yang boleh kita katakan. Kerana ini boleh diselesaikan secara baik ya, berbanding dengan melakukan tindakan keluar dan akhirnya melibatkan rakyat, yang mana pada ketika ini saya percaya mood dan sentimen rakyat tidak melihat pilihan raya itu sebagai satu yang prioriti, Luqman. Ya, rakyat tertekan dengan keadaan semasa dan barangkali serik untuk melihat pilihan raya diadakan seperti mana mereka menyaksikan apa yang berlaku selepas PRN Sabah ya, terpaksa berhadapan dengan lockdown yang panjang, dikurung ya, dihambat ya, ekonomi merudum, tidak boleh melakukan apa-apa. Jadi mood itu kalau dibawa kepada pilihan raya negeri, saya rasa rakyat memang rata-ratanya tidak setuju. Lihat sajalah bagaimana tinjauan yang dilakukan oleh wartawan di semua media cetak pada hari ini, yang jelas membuat satu tinjauan randang kepada rakyat Melaka yang rata-ratanya tidak bersetuju dengan tindakan melakukan pilihan raya. Jadi kalau manifestasi itu tidak cukup untuk memberitahu bahawa pilihan raya ini adalah sesuatu yang tidak perlu, apalagi yang kita boleh nyatakan. Dan barangkali rakyat juga sudah melihat bahawa kerja mereka ini hanya mengundi, nanti orang politik buat masalah, mengundi lagi, kemudian buat masalah lagi, sampai bila nak habis? Tidak adakah satu penyelesaian tuntas? Apa orang politik ini setiap kali ada masalah dijaja kata ini permasalahan rakyat, untuk rakyat. Tapi sudahnya bila selesai, tidak ada satu pun yang balik kepada rakyat, melainkan mereka jugalah yang sama-sama mereka berpolitik berterusan dan kemudian kembali lagi kepada rakyat, dan itulah circle berterusan. Ya, jadi macam cerita Lion King dah di Melaka ni kan. Saya mau pergi kepada Datuk Rafiq. Datuk, seperti yang saudara Mujibu sebutkan sebentar tadi, perlu hormat konsep majority rules. Dalam hal Melaka ini nampak seperti gabungan 4 campur 11 PH itu seolah-olah sudah cukup majoriti mudah untuk mendapatkan 15 kerusi DUN untuk membentuk kerajaan negeri yang baru tanpa perlu mengadakan PRN maupun mengisytiharkan darurat. Adakah Bersatu dan PN tidak menghormati konsep majority rules di Melaka, Datuk Rafiq? Kita nak maklumkan bahawa bukan saya, bukan dalam bidang kuasa saya untuk menasihati Tuan Yang Terutama Tun untuk pembubaran tersebut. Dan untuk makluman Luqman, Perikatan Nasional tidak dimaklumkan tentang keputusan Yang Makberhormat Ketua Menteri menasihati Tuan Yang Terutama Tun, sehinggalah kita melihat di kaca televisyen sidang media yang dibuat oleh Speaker DUN yang memaklumkan bahawa Ketua Menteri telah menasihati Tuan Yang Terutama Tun untuk pembubaran DUN itu sendiri. Jadi semuanya ini berlaku di luar
kawalan dan luar pengetahuan daripada Perikatan Nasional Melaka. Okey. Saya sudah dapat jawapan daripada Datuk Rafiq sebentar tadi berkenaan dengan mungkin preference untuk kita mengisytiharkan darurat berbanding kita mengadakan pilihan raya negeri. Saya mahu mendapatkan perspektif Datuk Sophie pula. Datuk, adakah darurat menjadi pilihan Datuk pada ketika ini jika tiada pilihan lain lebih berbanding mengadakan PRN sewaktu pandemik? Okey, Man. Tadi sebenarnya sebelum ini kita ada sidang media dan Pakatan Harapan telah pun secara jelas menyatakan bahawa pertama kita tidak setuju dengan pembubaran tersebut dan ada ura-ura setelah dibubarkan bagi mengelakkan pilihan raya berlaku nak pula diisytiharkan darurat. Ini suatu permainan yang kita tak boleh terima, seolah-olah kita cuba bermain dengan perkara ini. Dahlah kita lakukan kesalahan, kita nak bubar. Lepas tu bila ianya akan memberikan kesan kepada rakyat, kita nak pastikan pilihan raya ini tak berlaku, kita nak isytiharkan darurat. Kita tahu bahawa apabila darurat diisytiharkan, antara perkara yang semua akan terkesan, impaknya ialah dari segi ekonomi. Okey, rakyat walaupun mungkin ianya tidak darurat secara total lockdown, tetapi persepsi pelabur, persepsi orang luar apabila darurat itu adalah sangat negatif. Sangat negatif. Dan dari segi ekonomi, dari segi apa juga. Dan kita tahu bahawa ini bukan satu perkara yang sepatutnya dilakukan. Itu sebab bagi saya, tadi mungkin saya respon sikit apa yang Tuan Mujibu beritahu tadi, bahawa sebenarnya saya berbalik kepada pembubaran. Sepatutnya Ketua Menteri dia sudah tidak ada keabsahan lagi untuk menasihatkan pembubaran tersebut sebab dia sudah pun kehilangan majoriti berbeza dengan Sabah. Jadi sepatutnya dia sudah tidak boleh lagi. Itu sebab bagi saya, pada pandangan saya ialah kita kena mengkaji balik sama ada pembubaran itu absah ataupun tidak. Kerana Ketua Menteri sudah tidak mempunyai majoriti, selepas dia hilang majoriti barulah dinasihatkan TYT untuk bubarkan Dewan. Berbeza dengan Sabah. Itu yang kita sebab sebelum kita pergi kepada darurat itu sendiri, kita kena tentukan keabsahan ini sama ada ianya valid atau tidak. Dan sudah tentu kalau ditanya kepada saya adakah darurat itu suatu tindakan yang betul, saya rasa itu bukan suatu tindakan yang betul. Okey, tetapi kita kena selesaikan isu pembubaran tu dulu. Jika pembubaran mahupun darurat, tapi Datuk sebut pembubaran seperti tadi, kalau mengikut pendapat Datuk tidak valid dan tidak sah, adakah PH ada merancang untuk mencabarnya secara rasmi di mana-mana medium, mahkamah dan sebagainya? Okey, dalam kenyataan, nasib baiklah lepas kenyataan media, susah juga sana. Tadi kita dah, Wabi Adli sebagai pengurusi Pakatan Harapan, dia dah beritahu bahawa kita akan mengkaji keabsahan ini dari segi undang-undang, dan kalau ianya ada klausa-klausa yang membolehkan kita bawa isu ini ke mahkamah, Pakatan Harapan akan melakukannya. Dan itu antara option yang kita Pakatan Harapan buat, dan ianya clearly defined by Tuan Haji Adli sebentar tadi, bahawa kita akan melihat perkara ini dan sebab tujuan kita ialah kepentingan rakyat. Kita tidak mahu rakyat diperjudikan dengan pilihan raya akhirnya menyebabkan pandemik COVID-19 ini spike ataupun meningkat sebagaimana impak yang berlaku selepas PRN Sabah. Okey, berdasarkan apa yang sudah diperkatakan oleh Datuk Sophie sejak kira-kira setengah jam yang lepas dan juga apa yang diperkatakan oleh pengurusi Pakatan Harapan Melaka sendiri, YB Adli Zahari, YB Adli mengatakan bahawa darurat perkara yang buruk untuk rakyat itu satu. Selaras dengan apa yang Datuk Sophie katakan sekarang. Dan juga pada masa yang sama YB Adli kata PRN juga bukan satu keutamaan. Jadi dua-dua ini saya kira PH tolak dan saya faham bahawa apa yang PH mahukan di Melaka adalah untuk mengambil alih kerajaan negeri menerusi majoriti mudah dalam sidang DUN. Itu pemahaman saya kerana tidak ada lagi option lain. Saya mau pergi ke saudara Mujibu. Saya interject sikit. Okay. Bukan sahaja sebenarnya option dia bukan dalam sidang DUN. Ketika pelantikan Datuk Seri Sulaiman dulu, ianya tidak dibuat dalam sidang DUN. Ianya dibuat selepas Perikatan Nasional bersama dengan BN mempunyai majoriti besar mengatasi PH, maka TYT memilih Datuk Seri Sulaiman. Betul. Maafkan saya, istilah tu bukan sidang DUN, tapi maksud saya cukupkan majoriti kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Melaka dan membentuk kerajaan negeri yang baru.
Tak ada masalah Datuk, kita perlu perjelaskan. Saya mau kembali ke saudara Mujibu sebelum saya kembali ke Datuk Rafiq. Saudara Mujibu, soalannya sama saya mau lontarkan, iaitu adakah tindakan menjatuhkan Kerajaan Negeri Melaka ini dilihat sebagai boleh melanggar semangat MOU bipartisan antara kerajaan dan pembangkang yang kita saksikan di kerajaan di peringkat persekutuan? Ya, satu kita kena faham bahawa apa yang berlaku MOU itu hanya berlaku pada blok pembangkang dan juga kerajaan, dan dia berlaku di peringkat persekutuan. Itu bottom line yang harus difahami oleh semua pihak. Maka dengan perkara itu tidak ada satu MOU ataupun satu spirit of understanding di peringkat parti. Bukankah itu satu perkara yang tersirat, saudara Mujibu? Supposedly begitu, tetapi kita juga harus faham, Luqman, bahawa dalam konteks politik yang semakin anjal, kita juga boleh melihat sebarang kerjasama itu berlaku. Kerana apa yang kita lihat di dalam konteks MOU itu lebih banyak kepada satu persefahaman bahawa tidak akan ada gangguan secara berterusan dari pihak pembangkang kepada kerajaan, dan dia dibalas menerusi komitmen kerajaan yang mahukan adanya reformasi institusi dan pentadbiran, ya, layanan pembangkang yang sama rata dan sebagainya. Itu yang kita lihat. Tapi apa yang berlaku di Melaka itu kita lihat dia dalam konteks kepartian. Jadi dalam konteks kepartian dia lain satu beza. Sebab itu bila di awal perbincangan tadi saya menekankan bahawa dalam kemelut ini penyelesaian itu sebenarnya boleh dilakukan secara dalaman saja dalam parti. Saya rasa dalam keadaan Barisan Nasional UMNO yang memegang tampuk pentadbiran kerajaan di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan, saya rasa dengan pengalaman, dengan sumber, dengan segala macam kelebihan yang ada itu barangkali boleh digunakan bagi meredakan perbalahan. Itu lebih molek. Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Datuk Rafiq tadi, perbincangan itu sepatutnya perlu berlaku, tetapi kita tidak tahu di mana silapnya. Ya, apa yang berlaku ini kali jelas memperlihatkan menerusi kenyataan daripada Datuk Seri Idris Harun sendiri yang mengatakan bahawa ada dua singa di atas satu gunung yang sama, jelas memberikan kita gambaran ini bersifat peribadi. Maka kalau peribadi memang sangat sukar untuk kita melakukan penyelesaian secara dalaman, melainkan menggunakan saluran yang peribadi. Gunalah siapa pemimpin yang rapat secara personal, yang menjadi sekutu besar kepada mereka-mereka itu untuk menyelesaikan masalah. Barangkali boleh diselesaikan. Tetapi bottom line-nya adalah kita melihat ini daripada perspektif politik angka, kerana majority rules itu menjadi permainan. Dalam bola sepak, kalau terpegang bola di kotak penalti, maka hukumannya mendapat sepakan penalti lah. Dia tak boleh jadi sepakan percuma ke, dia tak boleh menjadi sepakan penjuru. Tidak boleh begitu, Luqman. Jadi jelas dalam majoriti itu sudah dibentuk, ya, kalau daripada 11 campur 4 sudah jadi 15, maka majoriti mudah yang dikatakan 15 itu sudah tercapai. Dan ini berlaku di Perak, berlaku di Johor, berlaku juga di Melaka pada suatu ketika dulu, dan semua pihak menghormatinya. Jadi apa masalah pada ketika ini sampai tidak boleh menghormati itu? Dan sukar sangatkah persoalan yang kita nak lontarkan di sini? Sukar sangatkah nak tunggu 2 tahun, kurang 2 tahun ini bagi membolehkan pilihan raya sebenar dilakukan, ya, bagi membolehkan COVID itu benar-benar selesai, dan yang lebih penting rakyat tidak teralih fokus dan tumpuannya daripada permasalahan sebenar, iaitu memperbaiki kehidupan hidup dan juga tekanan ekonomi yang begitu mendesak. Sebab saya rasa ini bukan sesuai. Saudara Mujibu, saya faham poin itu. Okey. Apa pun Man, boleh saya sebelum saya lupa. Saya nak jelas sikit. MOU ditandatangani di antara pembangkang dengan kerajaan pusat kan. Ya, tetapi di Melaka ini orang yang melanggar, orang yang mengusahakan kejahatan kerajaan ini bukan pembangkang. Itu Man kena faham. 4 orang ini bukan pembangkang. Jadi bukan pembangkang yang melanggar MOU. yang menyebabkan kemelut yang berlaku ialah 4 orang daripada kerajaan. Okey, itu saya faham. Cuma itu berbalik pada soalan saya awal sebentar tadi. Kita mungkin kebanyakan daripada kita
Ya, sebentar Datuk Rafiq. Sebelum tu saya pergi ke Datuk Rafiq lepas ini. Sebelum tu kita faham bahawa bukan pembangkang yang menjadi dalang kepada ini, itu kita faham. Cuma soalan awal tadi adalah apabila 4 ini keluar dan berpaling tadah katanya, mereka dibantu oleh pembangkang untuk mencukupkan kerusi. Itu mungkin boleh ditakrifkan sebagai melanggar semangat memorandum bipartisan. Tapi Datuk Sufi sudah jelaskan bahawa untuk cukupkan kerusi dan untuk mencapai kestabilan di politik negeri dan sebagainya, itu kita take note. Okey, Datuk Rafiq, silakan. Mungkin saya ada sikit berbeza pendapat dengan Datuk Sophie, kanda saya ni, berkenaan dengan beliau beritahu bahawa Pakatan Harapan tidak terlibat, seolah-olah langsung tidak terlibat dalam krisis politik Melaka ni. Tetapi saya sebenarnya agak juga akrab dengan keempat-empat rakan yang menarik sokongan daripada Datuk Seri Sulaiman. Saya yakin bahawa keempat-empat mereka ni tidak akan berani meninggalkan kerajaan hari ini kalau tidak ada jaminan bahawa pihak yang sebelah sana akan menyambut. Dia macam telur dan ayam mana dulu ya. Kerana mereka akan rasa masa depan macam mana dari segi stability terumbang-ambing. Dan kalau saya boleh sebut di sini, bahawa saya tak nak sebut nama, tetapi ada individu di kalangan 4 itu menyatakan kepada saya secara peribadi bahawa antara yang mereka mahukan adalah jaminan untuk bertanding PRU yang ke-15. Kerana sebahagian daripada mereka ini kalah dalam pemilihan parti. Saya tak nak mention nama, tetapi saya rasa kita boleh find out siapakah yang saya maksudkan itu. Tetapi bila mereka kalah dalam pemilihan parti pada parti masing-masing, mereka perlukan satu jaminan masa depan politik mereka. Ini antara punca yang saya dimaklumkan bahawa mereka tidak yakin bahawa mereka akan dapat tempat dalam parti mereka kerana mereka sudah kalah dalam pemilihan di parti masing-masing. Maka mereka cuba mencari satu platform baru untuk menjamin masa depan mereka untuk bertanding pada PRU yang ke-15. Tetapi dalam konteks sekarang ini mungkin dalam PRN. Jadi mungkin saya berbeza sikit pendapat dengan kekanda Sophie. Kalau nak kata Pakatan Harapan tidak terlibat, saya tahu Pakatan Harapan terlibat. Ada rundingan sebelum keempat-empat mereka meninggalkan kerajaan hari ini, ada rundingan yang dibuat. Kita ada bukti-bukti. Ada rundingan, Datuk Sufi? Ya. Ada rundingan? Ada rundingan dibuat, ada perjumpaan dan rundingan dibuat. Saya tidak boleh mengesahkan sebab saya tidak terlibat dalam rundingan. Tapi apa yang saya nampak ialah Datuk Rafiq ada berunding dengan Datuk Idris, ada keluar dalam Facebook apa semua. Kalau Datuk Sufi tak boleh sahkan, adakah Datuk Sufi boleh nafikan? Ya, ada Datuk Rafiq ada jumpa Datuk Idris, Datuk Fendi, itu adalah kalau saya berjumpa Datuk Idris dengan Datuk Fendi, rakan exco saya ya, tak betul. nampak ada masalah. Yalah. Bagi saya sebagai exco kerajaan negeri, kita ahli-ahli MMKN, kita perlu selalu berjumpa, bertukar-tukar fikiran. Betul. Jadi tak bolehlah dengan sekeping gambar Datuk Sophie mengatakan bahawa saya terlibat dalam komplot tersebut. Itu adalah sesuatu saya pun pernah dijumpai oleh seseorang dalam bilik exco, dia ajak saya lompat masuk bulan Mac 2020 dulu. Apapun kita sekarang berada di ambang dua kemungkinan ya, sama ada PRN ataupun pengisytiharan darurat. Apa jadi yang terjadi sebelum ini kita dah bincangkan, tapi bergerak ke hadapan, dua ini adalah possibility. Dan jika PRN berlaku, PN Melaka, Perikatan Nasional Melaka sudah mengesahkan mereka sanggup berunding dengan UMNO untuk berdepan pilihan raya negeri. Apa rasional PN Melaka sanggup bekerjasama dengan UMNO sedangkan UMNO sudah tolak bersatu di peringkat persekutuan?
Saya melihat PRN Sabah sebagai satu contoh yang terbaik. Kita lihat bagaimana apabila ada perundingan kerusi antara Perikatan Nasional di Sabah dan juga Barisan Nasional di Sabah, maka Pakatan Harapan dan Warisan dapat ditumbangkan dalam pilihan raya negeri Sabah dengan agak mudah. Berbanding sekiranya Perikatan Nasional dan Barisan Nasional membuat haluan masing-masing, kita ada cabaran yang besar untuk menubuh kerajaan selepas PRN ni. Jadi saya tidak terhege-hege. Ada orang beritahu kenapa Bersatu, kenapa Perikatan Nasional terhege-hege. Oh, kita tidak merayu, Lokman. Kita tidak pernah merayu kepada Barisan Nasional untuk bekerjasama bersama dengan Perikatan Nasional, tetapi ini satu keterbukaan kalau dirasakan Barisan Nasional bersetuju untuk berunding bagi mengelakkan pertembungan banyak penjuru, maka saya fikir itu kaedah yang terbaik. Dan kita ada statistik yang kita buat bahawa Perikatan Nasional dan Barisan Nasional mampu menang bergaya sekiranya ada rundingan kursi bersama dengan kedua-dua komponen ataupun parti gabungan yang besar ni. Kita sudah lihat dinamika UMNO dan Bersatu di peringkat persekutuan dan bagaimana UMNO melayan Bersatu selepas mereka bekerjasama dengan Bersatu. Semua sedia maklum bahawa UMNO sudah tidak mahu lagi bekerjasama dengan Bersatu sekarang ini. Datuk Rafiq, adakah Bersatu mempercayai UMNO untuk bekerjasama dengan UMNO dalam PRN? Kadang-kadang kita dalam satu kerjasama memanglah ada yang kita tidak berpuas hati dengan sikap rakan kita dan sebagainya. Tetapi keutamaan Bersatu ataupun Perikatan Nasional bukanlah kedudukan ataupun kepentingan politik masing-masing semata-mata. Sebagai satu parti politik sudah tentu setiap parti politik mahukan yang terbaik untuk parti masing-masing. Tetapi kita melihat dari segi kemaslahatan. Kalau kita cerita dari segi Bersatu, UMNO dan juga PAS ni adalah tiga gabungan parti-parti yang berteraskan Melayu Islam ni. Sekiranya dapat kita satukan, maka kita dapat melihat masa depan orang Melayu yang lebih baik. Dan juga orang Islam. Datuk Sufi, apa respon atau mengetepikan kepentingan kaum-kaum lain? Datuk Sufi, apa respon Datuk Sufi kepada mereka yang ada banyak keluh kesah dan komplain bahawa mengapa ada banyak peralihan itu dan ini, kali ini peralihan kerajaan negeri tapi tidak melibatkan rakyat, kerana selalunya ia perlu melibatkan rakyat. Tapi sejak kebelakangan ini kita lihat semuanya dilakukan seperti yang saudara Mujibu sebut start tadi, kita undi pun selepas tu ahli politik juga akan tentukan apa yang berlaku. Keputusan besar-besar ini dilakukan tanpa penglibatan rakyat. Komen Datuk Sufi? Bagi saya sebenarnya berlakunya perkara ini semuanya bermula daripada Sheraton Move. Semuanya bermula daripada langkah Sheraton. Dan ianya menjadi satu presiden kepada budaya politik negara kita, iaitu kerajaan ditubuhkan tanpa melalui mandat rakyat. Jadi inilah yang sebenarnya satu budaya yang sangat buruk dalam negara kita dan akhirnya ianya menjadi seolah-olah menjadi trend. Satu kerajaan bertukar tanpa mandat rakyat. Dan bagi saya ini semua adalah disebabkan oleh ahli politikus ataupun ahli politik yang tidak mempunyai prinsip perjuangan. Dia hanya melihat bahawa ada kepentingan diri yang menyebabkan mereka nak lompat pergi sana. Ada kepentingan yang menyebabkan mereka nak tubuh kerajaan baru. Sedangkan contohnya, sebelum itu, contoh Bersatu sudah ada dalam kerajaan Pakatan Harapan. Apa perlunya untuk tumbangkan kerajaan Pakatan Harapan, bergabung pula dengan UMNO? Kalau bukan sebab prinsip-prinsip ataupun bukan sebab kepentingan diri. Bukan sebab prinsip perjuangan sehingga sanggup menumbangkan kerajaan dia sendiri. Kerajaan dia sendiri ditumbangkan dan akhirnya Perdana Menteri pun ditumbangkan oleh. Lepas ini Datuk Rafiq mencelah. Habiskan dulu Datuk Sufi. Dan bagi saya sebenarnya itu bagi saya itu sebab apabila prinsip perjuangan maruah diri itu tidak dijunjung, akhirnya kita boleh buat apa saja.
Itu sebab bagi saya, walaupun ada tawaran macam-macam, ini saya nak angkat diri saya lah, walaupun ada tawaran macam-macam, saya tidak akan menggadaikan maruah dan prinsip perjuangan saya. Walaupun saya dulu PAS, tetapi saya keluar PAS bukan sebab ditawarkan apa-apa, sebab saya tidak bersetuju dengan prinsip perjuangan PAS, itu saja. Okey, Datuk Rafiq. Saya tak berapa setuju apa kalau YB Sophie beritahu bahawa Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan kerana kepentingan diri. Saya boleh senaraikan banyak sebab-sebab yang telah berlaku di zaman Pakatan Harapan yang mana ianya sangat merugikan orang Melayu dan juga orang Islam. Tapi saya tak nak sebut satu persatu di sini. Itu antara punca utama yang kita rasakan bahawa kita terpaksa membuat keputusan tersebut. Tetapi kalau YB Sophie menyatakan bahawa segala punca kekusutan lompatan ini bermula daripada langkah Sheraton, mungkin YB Sophie terlupa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah ketika Barisan Nasional memerintah dulu pernah menyebut bahawa beliau ada satu tarikh tertentu yang akan melibatkan penghijrahan wakil rakyat Barisan Nasional untuk beliau jadi Perdana Menteri. 16 September lah, berapa tarikhnya lah. Saya tak ingat. Ada tarikh-tarikh tu. Tak jadi bulan ni, bulan depan. Tak mungkin bulan depan, tahun depan. Jadi nampak sebenarnya kalau nak kata Sheraton ni lah permulaan kepada budaya lompat-lompat. Saya fikir ianya tidak berapa tepat. Kerana sebelum tapi ini Anwar bukan dalam kerajaan sekarang pada masa tu. Beza dengan satu. Tak kisahlah kalau dia bukan dalam kerajaan, Datuk Sophie, tetapi maksudnya Datuk Seri Anwar juga sebagai pengurusi Pakatan Harapan menggerakkan usaha melompatan untuk beliau jadi Perdana Menteri. Maksud beliau tak ada prinsip dalam kerajaan. Okey, Datuk prinsip itu sebenarnya tidak terpakai. Nampak terjelas bahawa Pakatan Harapan perlu berpijak demi nyata. Bila ada orang melompat masuk ke Pakatan Harapan, itu dikira boleh. Tapi kalau ada pihak lain yang melompat kepada kita, dikatakan tak boleh. Jadi inilah yang saya rasa kena ada konsistensi. Okey. Inilah ruang yang kita berikan kepada semua pihak untuk menyuarakan pendapat dan perspektif mereka. Kita raikan perdebatan yang sihat sebegini. Sebab itu kita letak Mujibu di tengah-tengah antara Datuk Rafiq dengan Datuk Sophie. Mujibu, Datuk Sophie sebut setelah tadi dan Datuk Rafiq pun ada menyebut berkenaan dengan trend menukar kerajaan dan membuat keputusan tanpa mandat rakyat. Seperti yang kita saksikan sebelum ini dan apa yang kita sedang saksikan sekarang di Melaka. Pertama sekali, Menteri Besar Perak Datuk Sahrani Mohamad berkata beliau berharap kemelut politik ini tidak akan berjangkit ke Perak. Itu satu. Jadi apa yang berlaku di Melaka ini adakah boleh dikuatiri berjangkit ke negeri lain kerana ia dilihat sebagai satu endemiknya yang tersendiri, dan bagaimana kita memastikan kita dapat capai kestabilan politik yang berkekalan sehingga sekurang-kurangnya PRU15, kerana mungkin rakyat sudah muak dengan perkara ini? Saya rasa daripada jawapan Datuk Sophie dan juga jawapan Datuk Rafiq tadi itu membenarkan satu perkara lah bahawa kita benar-benar memerlukan satu akta khusus yang dirangka menghalang sebarang aktiviti lompat parti dilakukan. Kerana jelas siapapun yang mulakan, siapapun yang salah, lompat parti ini jelas satu bara yang sangat bermasalah dan mesti diselesaikan secara tuntas dan once for all. Jadi dengan adanya MOU di peringkat persekutuan, barangkali sesiapa yang menonton ini dan mereka juga yang terlibat sebagai pembuat dasar di peringkat atas sana, barangkali sudah boleh menggerakkan usaha serius bagi membolehkan akta ini digubat. Kerana kalau kita tidak lihat satu usaha dilakukan bagi membolehkan perkara ini dikuatkuasakan, maka kita berterusan di sini. Kerana isu lompat parti ini bukan baru berlaku pada pasca 2018. Kita lihat bagaimana 2008 berlaku di Perak. Contohnya juga lompat parti telah menumbangkan kerajaan. Apa yang berlaku di Sabah pada tahun 80-an dan juga 90-an itu juga memperlihatkan permasalahan yang sama. Jadi ini bermasalah. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, boleh atau tidak boleh dia bergerak dan berjangkit kepada negeri lain, saya rasa sudah tentu, kerana kita juga telah menyaksikan satu perkembangan yang memperlihatkan bagaimana UMNO dan juga Bersatu sudah berpatah arang, tidak mahu bekerjasama, walaupun katanya kerjasama itu hanya tidak akan berlaku ketika PRU15, tetapi saya rasa apa yang nak ditunggu lagi kalau itu sudah pengumumannya. Seperti mana yang Datuk Rafiq cakap tadi,
formula Sabah barangkali kalau nak dipakai di Melaka itu barangkali tidak benar dalam konteks kerjasama itu. Kerana kalau di Sabah kita lihat kerjasama itu berlaku walaupun ada pertembungan di antara Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Kalau tak silap saya ada dalam 3 DUN ya. Di Su, di Paginatan, satu lagi di mana, saya tak ingat satu lagi di mana, tapi yang dimenangi oleh Perikatan Nasional lah menerusi Patista. Kerana yang bertanding itu adalah di kawasan yang kerusi-kerusi dan etniknya berbeza. Tetapi kalau di Melaka kita bercakap tentang bersatu bakal bertanding dengan UMNO secara terus di satu kawasan. Dan kalau kita belajar daripada pengalaman pilihan raya kecil sebelum PRU 14, pecahan undi antara UMNO dan PAS menguntungkan pihak lawan. Dan bagaimana kompromi untuk bersatu dan UMNO boleh dilakukan kalau berlaku PRN negeri nanti terhadap kerusi-kerusi Melayu? Sudah tentu Barisan Nasional tidak akan memberi laluan kerana mereka menang di kerusi-kerusi mereka. Dan apakah bersatu boleh melawan kekuatan UMNO dengan jentera, dengan ini seperti mana yang kita lihat dalam konteks PRK di Semenyi dan juga di Tanjung Piai, dan juga melawan kekuatan DAP yang begitu kukuh di kawasan-kawasan majoriti bukan Melayu di Melaka. Jadi persoalan-persoalan ini bukan sekadar kita lihat dari sudut pilihan raya tetapi juga dari sudut relatif kekuatan, daripada relatif jentera dan sebagainya itu juga harus diperhatikan. Jadi pilihan raya itu satu persoalan yang lain, tetapi bagaimana juga kita membentuk satu kompromi sebelum menghadapi pilihan raya. Kerana apa yang kita perhatikan di Sabah, kerjasama itu hanya berlaku selepas daripada pilihan raya berakhir. Dia tidak berlaku sebelum, kerana kita lihat sebelum itu jelas Perikatan Nasional bergerak ke satu arah yang lain, begitu juga dengan Barisan Nasional. Saudara Mujibu? Ya. Saudara Mujibu, dengan 5 minit kita berbaki lagi ini, saya mahu tanya soalan penutup kepada setiap seorang. Bermula dengan Datuk Rafiq, kemudian Saudara Mujibu dan juga Datuk Sufi. Datuk Rafiq, apa yang Saudara Mujibu sebut sebentar tadi agak menarik berkenaan dengan dinamika parti Melayu, UMNO bersatu dan sebagainya, memecahkan undi Melayu. Saya tahu kita bercakap berkenaan dengan Melaka dan kemungkinan PRN walaupun darurat masih lagi belum out of the question bagi kata orang. Tapi kalau kita menyentuh berkenaan dengan PRU, UMNO sudah tolak kerjasama dengan Bersatu di peringkat persekutuan. Tidak likely kita lihat Bersatu akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan atau kembali kepada Pakatan Harapan. Jadi apa strategi Bersatu untuk PRU 15? Adakah Bersatu mampu berdiri sendiri? Kalau kita lihat, kalau Mujibu cakap berkenaan dengan senario di Sabah PRN, seolah Perikatan Nasional jalan ke satu hala yang lain, Barisan Nasional berjalan pada satu hala yang lain, dan akhirnya kita berbincang selepas PRN, itu tidak berapa tepat. Kerana di Sabah kita berunding kursi. Memang ada, tidak dinafikan, ada sedikit beberapa kursi bertembung antara PN dan BN di Sabah. Tetapi dalam konteks itu tidak melibatkan Bersatu dan UMNO. Ianya melibatkan beberapa calon bebas PN yang tidak ada kaitan dengan PN. Ianya melibatkan parti lain, parti komponen PN. Tetapi kita berunding kerusi dan tidak ada pertembungan antara Parti Bersatu dan UMNO di Sabah. Itulah formula kejayaan kita di Sabah. Jadi tidak betul atau tidak tepat kalau nak kata di Melaka ini atau di Sabah tidak ada perundingan dan mereka berunding selepas. Ya, kita berunding calon ketua menteri selepas daripada PRN Sabah. Tetapi kita berkongsi manifesto pun. Kalau masih ingat, PN, BN dan PBS berkongsi sepentas dan melancarkan manifesto secara bersama oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika itu. Jadi tak mungkin kita tak boleh buat perkara yang sama sekiranya ada keinginan daripada semua pihak. Berkait dengan PRU 15, Lokman, saya tambah sikit. PRU 15, kita bukan berdiri sebagai Bersatu saja. Kita ada 5 komponen Perikatan Nasional. Kalau Lokman perasan, kalau nak disebut, sebenarnya parti gabungan yang paling banyak komponen ketika ini adalah Parti Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ada Bersatu, kita ada PAS, kita ada 2 parti Melayu Bumi Putera. Kemudian kita ada Gerakan, kita ada STAR, kita ada SAPP. UMNO ada
UMNO, MCA, MIC, PBRS, 4. Pakatan Harapan ada Amanah, PKR, DAP dan satu lagi parti di Sabah, saya tak ingat. USNO tak silap saya. USNO ke UPKO, saya tak ingat. UPKO. Dr. Rafiq, adakah kita yakin, adakah Perikatan Nasional yakin PAS akan solid di dalam Perikatan Nasional kerana mereka juga mungkin dipelawa secara halus atau secara terang oleh UMNO, dan jika PAS tidak ada dalam PN, kehilangan 18 kerusi lagi di situ? Saya melihat bahawa dalam setakat hari ini, walaupun apa yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan lagi Perdana Menteri, tapi komitmen PAS untuk bersama Perikatan Nasional memang jelas. Dalam banyak siri-siri perbincangan, PAS committed. Tuan Guru Haji Hadi memaklumkan bahawa PAS akan tetap bersama Perikatan Nasional. Dalam konteks PRN Melaka, kita dapat lihat bahawa PAS bersama-sama dengan bersama adakan sidang media secara bersama dan kita bersolidaritas bawah lambang ataupun logo Perikatan Nasional. Jadi bagi saya, kita apatah lagi kalau kita lihat perkembangan terbaru, Lokman, bahawa Presiden UMNO atau pengerusi Barisan Nasional mengatakan bahawa muafakat nasional ini wujud lagi kah? Kalau dilihat statement Presiden UMNO baru-baru ini, ternampak jelas bahawa Datuk Seri Zahid selaku Presiden UMNO tidak memalukan ataupun merasakan bahawa muafakat nasional telah terkubur. Jadi jelas bahawa kedudukan PAS dalam Perikatan Nasional sebagai parti komponen yang sama-sama menaja penubuhan Perikatan Nasional. Bukannya PAS masuk selepas Perikatan Nasional ditubuh. Maka tidak timbul soal kerjasama yang baik erat sesama kita dalam PAS dan juga bersatu dalam Perikatan Nasional. Okey, untuk berlaku adil, Datuk Seri Zahid menyebut bahawa UMNO masih lagi terbuka untuk mengukuhkan muafakat nasional. Tapi itu tidak mengapa, Datuk Rafiq, point taken, dan maaf juga atas kepada penonton kami atas sambungan atau connection yang mungkin kurang memuaskan. Saya mau pergi ke soalan terakhir untuk Datuk Sofi dan juga kemudian Mujibu sebelum kita tamatkan episod ini. Datuk Sofi, jika PRN terjadi di Melaka, apa tawaran baru PH kepada penduduk Melaka dan mengapa PH yakin bahawa mereka akan dipilih oleh rakyat? Okey, sebelum saya jawab soalan itu, rakyat mesti menghukum UMNO. Kerana UMNO lah yang menyusahkan rakyat sehingga pilihan raya negeri dilakukan. Kerana UMNO bergaduh sama UMNO, iaitu 4 orang tu, 2 daripada UMNO, bergaduh dengan UMNO, akhirnya menyebabkan pembubaran DUN. Dan di sini saya menyeru kepada rakyat supaya hukum UMNO, dan Datuk Rafiq pun setuju kalau saya kata hukum UMNO. Dia pun setuju supaya UMNO dikalahkan sebab bila berlaku pertembungan 3 penjuru. Itu sebab bagi saya, sebelum kita pergi ke apakah PH yakin, saya kena menyeru dan merayu kepada rakyat. Permasalahan yang berlaku sekarang ini, ketidakstabilan politik yang berlaku ini adalah disebabkan UMNO bergaduh sama UMNO. Dan rakyat mesti menghukum UMNO. Tak hukum Perikatan Nasional tak apa, sebab Datuk Rafiq kata dia pun tak tahu nak bubar ni. Kan? Tapi UMNO mesti dihukum kerana menyusahkan rakyat. Ni saya semangat ni. Sebab menyusahkan rakyat, terpaksa saya pun terpaksa nak kena berkempen. Kalau tak jadi calon pun saya kena kempen juga. Jadi ini adalah dosa paling besar UMNO kepada rakyat Malaysia, kepada rakyat negeri Melaka. Dan dengan dosa tersebut, saya yakin rakyat akan memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan dan kepada Perikatan Nasional. Adakah Datuk mengharapkan rakyat akan memilih Pakatan Harapan hanya kerana mereka nak menghukum UMNO tapi bukan kerana merit Pakatan Harapan sendiri? Kita itu adalah apa orang kata value added yang ada. Kita memang track record kita. Datuk Rafiq adalah sebahagian daripada rakan saya dalam Exco semua Pakatan Harapan. Dan Datuk Rafiq pun beritahu bahawa memang Pakatan Harapan telah membuktikan kita mampu memerintah. Kita punya rizab negeri meningkat, kita punya tawaran-tawaran kebajikan banyak yang kita tawarkan, dan 22 bulan itu masih diingati oleh rakyat. Dan saya yakin kalaulah nanti UMNO akan letakkan calon ketua menteri dia, saya pun tahu mungkin calon ketua menteri dia adalah dua singa antara dua singa tu. Kan, letak calon ketua menteri dia dengan calon ketua menteri kita, yang saya yakin bahawa Tuan Haji Adli adalah calon ketua menteri Pakatan Harapan. Saya yakin rakyat tengok gambar pun rakyat dah boleh nilai kan. Itu baru tengok gambar. Tapi kalau Datuk Rafiq masuk, saya tak tahulah 3 orang tu kan. Tapi saya yakin
track record Pakatan Harapan ditambah dengan dosa UMNO kepada rakyat Melaka membubarkan ini, saya yakin Pakatan Harapan akan kembali jadi kerajaan dan saya mengajak Datuk Rafiq bersama dengan Pakatan Harapan. Okey, kita sudah lebih masa. Saya mahu bagi ruang kepada saudara Mujibu untuk bercakap secara ringkas kalau boleh saudara Mujibu. Sekiranya PRN terjadi, secara ringkas apa patut menjadi strategi setiap kem PH Bersatu, Perikatan Nasional UMNO dan sebagainya? Ya, saya rasa PRN ini adalah satu peluang kepada rakyat untuk mungkin seperti mana kata Datuk Sofi, mungkin menghukum siapa juga yang dirasakan perlu dihukum, tetapi ini adalah satu peluang untuk membetulkan keadaan. Maka saya rasa pilihan raya ini adalah cara terbaik bagi rakyat menyuarakan dengan secara solid apakah hasrat mereka dan siapa yang patut menjadi kerajaan di sebalik permasalahan yang berlaku. Cuma dua perspektif yang barangkali perlu dilihat. Satu, kita lihat bagaimana Perikatan Nasional seperti mana yang Datuk Rafiq katakan tadi, terutamanya peranan PAS dalam konteks yang kita jangkakan bagaimana Bersatu dan Perikatan Nasional terutamanya Bersatu dan juga UMNO Barisan Nasional itu akan bertembung. Bagaimana PAS di sini sokongannya, kita mahu melihat itu. Dan juga kita juga mahu melihat tentang Perikatan Pakatan Harapan itu sendiri. Apakah Pakatan Harapan ini bertanding secara solid di bawah lambang Pakatan Harapan ataupun mungkin bergerak masing-masing, itu juga barangkali menarik dia. Walaupun saya berpendapat tidak ada masalah bagi mana-mana parti di bawah Pakatan Harapan untuk menggunakan lambang Pakatan Harapan berbanding kalau kita lihat dalam konteks sebelumnya menggunakan satu lambang itu berkesan, tetapi dalam konteks kenegerian mungkin lambang-lambang yang sudah sinonim seperti mana DAP di kawasan-kawasan DAP berbanding dengan lambang amanah itu sendiri, itu juga berkali perkara yang diberikan. Tetapi secara umumnya saya berpendapat bahawa kemelut politik ini tidak boleh sentiasa menggunakan penyelesaian secara begini. Ada permasalahan konflik peribadi diselesaikan secara pilihan raya kerana ia akan mengheret rakyat kepada permasalahan yang berterusan. Maka penyelesaian tuntas yang saya lihat adalah segerakan Akta Lompat Parti, di mana Akta Lompat Parti ataupun apa juga akta yang boleh menghalang kepada sebarang aktiviti itu, akta pecat YB ke apa ke yang dicadangkan seperti mana yang kita diwar-warkan sebelum ini adalah masa yang terbaik untuk akta itu dilakukan bagi ada penyelesaian tuntas dan dia juga membolehkan kestabilan politik itu dicapai dan kita sentiasa akan percaya kepada demokrasi sebagai satu sistem yang terbaik dan juga boleh bagi saya melihat satu ruang dan peluang di mana wakil rakyat itu akhirnya nanti akan menjadi pembuat dasar berbanding ahli politik selepas menang, kerana mereka itu menjadi DUN, menjadi ADUN, menjadi ahli parlimen. Mereka bukan lagi ahli politik, tapi mereka adalah sebahagian daripada kerajaan. Mereka adalah kerajaan bersama. Mereka adalah pembuat dasar. Minda mereka itu harus digambling supaya dasar yang lahir itu baik dan berkesan kepada semua permasalahan yang dihadapkan rakyat, bukan dijadikan medan untuk politik itu diteruskan di peringkat Dewan yang mulia. Akta Anti Lompat Parti dan Pilihan Raya Pecat. Terima kasih Mujibu Abdul Muiz, Pensyarah Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Datuk Rafiq Naizam Mohidin, Adun Paya Rumput dan Pengurusi Perikatan Nasional Melaka, dan Datuk Muhammad Sufi Abdul Wahab, Adun Durian Tunggal dan Timbalan Pengurusi Parti Amanah Negara Negeri Melaka. Ini Dialog 3 Penjuru. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.